Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua anak-anak didik cikgu di tingkatan 1 Wajar dan juga 1 Satria. So, hari ini untuk PDPR subjek sejarah, kita akan jawab soalan modul yang telah awak ambil pada tempoh hari. Okey, manakala yang tidak lagi mengambil modul, cikgu berharap awak boleh jawab soalan itu di dalam buku latihan sejarah berwarna biru. So, hari ini kita akan jawab terlebih dahulu soalan di muka surat 1, 2 dan juga 3. Seperti mana yang awak telah dapat modul tu, okay, begitulah bentuk soalan yang akan kamu yang akan kamu jawab di dalam peperiksaan nanti. Okey. Soalan 1, 2, 3 tu berbentuk soalan struktur. Okey. Dan ada juga soalan objektif 20 soalan dan juga soalan bahagian C iaitu itu soalan yang berbentuk soalan, sedikit soalan esei ya. Okey. Untuk hari ini cikgu akan berikan sedikit penerangan bagaimana cara hendak kamu menjawab soalan yang kamu lihat itu. Yang bawah ni lah. Okey. Okey, untuk soalan 1, okey. Of course, kita dah habis belajar untuk bab 1. So, kita akan buat untuk bab 1 terlebih dahulu iaitu mengenali sejarah. Okay, cuba awak lihat soalan 1 ditanya apa? Carta di bawah berkaitan dengan sumber sejarah. Okay, iaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Okay. Dan di situ juga dia telah berikan kamu guideline di mana kamu boleh mencari jawapan di dalam buku teks. Bagi yang tidak ada buku teks, cikgu berharap kamu boleh download buku teks digital di internet. Okey. So dekat situ ditulis kat situ buku teks di muka surat 8 dan juga 9. Okey, cikgu nak kamu jawab soalan A, B dan juga C. Okey, kita tengok di soalan 1A. Okey, nyatakan pengertian sumber primer dan juga sumber sekunder. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sumber primer dan sumber sekunder? Di sini ada 2 markah. Jadi kamu berikan jawapan tu secara ringkas saja. Sumber primer bermaksud apa? Sumber sekunder bermaksud apa? Okay, manakala soalan B, apakah perbezaan ciri-ciri sumber artifak dengan sumber bukan artifak? Di sini ada 4 markah. So, cikgu nak awak berikan 2 ciri-ciri sumber artifak dan 2 lagi ada ciri-ciri sumber bukan artifak. Itu untuk soalan B. Cikgu harap awak faham setakat ini. Okay, untuk soalan C, dia lebih kepada soalan kebat. Tapi kalau awak pandai cari jawapan tu di dalam buku teks, ada. Okey? Okey, mengapakah sumber sejarah yang sahih sangat penting dalam pengkajian sejarah? Maksudnya, soalan itu meminta kamu kepentingan sumber yang sahih, kepentingan bahan bukti yang betul dalam pengkajian sejarah. Kenapa pentingnya kita cari sumber yang sangat-sangat sahih sekiranya kita ingin membuat sesuatu kajian di dalam sejarah? Kenapa? Okay, macam jawapan cikgu, supaya dapat mencari maklumat yang tepat, okay, dan dapat membuat perbandingan dalam penyelidikan sejarah daripada pelbagai ideologi. Itu contohlah jawapan cikgu. Okay, ataupun awak boleh jawab dapat membantu untuk mendapatkan maklumat ataupun fakta yang membolehkan seseorang itu membuat penulisan terhadap sesuatu peristiwa. Itu contoh jawapan soalan C. Soalan C ni lebih kepada kebat lah. Kalau kamu faham nak olah soalan tu macam mana soalan tu nak jawab, okay, insyaAllah kamu boleh jawab. Itu soalan 1. Okey, untuk soalan, tadi tu selingan anak saya. Okey, untuk soalan 2, dia tanya apa? Gambar di bawah menunjukkan kaedah lisan dalam pengkajian sejarah. Kamu boleh dapat juga jawapan tu di muka surat 12 di buku teks. Okey, soalan A, B dan C. Cikgu nak awak jawab soalan A, B dan juga C. Soalan A dia tanya apakah pengertian kaedah lisan? Lisan biasa apa? Kita bercakap. Okey, apa jawapan dia? Agak-agak. Okay, kaedah lisan ni merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. So, di sini ada 3 markah. Okay, sini ada 3 markah. So, kamu berikan 3 fakta. Okay. Okay, contohnya kaedah lisan ni apa? Melalui temu bual yang pertama. Okay, yang kedua dipilih. Tokoh yang dipilih untuk ditemu bual dikenali sebagai orang sumber.
Okay, yang ketiga, biasanya terdiri daripada mereka yang membuat maklumat melalui pemerhatian dan pengalaman sendiri. So, berikan 3 jawapan di dalam pengertian tersebut. Okay, untuk soalan B, huraikan tahap-tahap dalam kaedah lisan. Ada berapa tahap kaedah lisan? Sebelum cikgu dah beritahu kamu kan, berapa tahap kaedah lisan. Ada berapa? Ya, ada 3 kaedah lisan dalam membuat penyelidikan. Ikut yang pertama, tahap pertama persediaan. Okay, tahap yang kedua ialah rakaman temu bual. Yang ketiga ialah memproses rakaman. Di sini dia tulis huraikan. So maksudnya kamu buat sedikit huraian. Okay, tahap pertama ialah persediaan. Contohnya ingin menentukan tokoh. Okay, tahap yang kedua ialah rakaman temu bual. Contohnya ialah membuat persediaan lengkap dengan mengetahui sebanyak mungkin perkara yang dikaji, terutama dengan meneliti sumber bertulis terlebih dahulu. Okay, manakala tahap ketiga ialah memproses rakaman, iaitu membuat senarai dan menyalin atau menyunting rakaman. Kamu ambil salah satu huraian yang ada di bawah ini. Tahap 1 ambillah. Contohnya awak ambil poin yang pertama. Okay, tahap yang kedua awak ambil poin yang pertama. Tahap yang ketiga awak ambil poin yang pertama. Sebab kat situ soalan dia minta kamu huraikan. Okay. Okay, soalan C. Maaf, itu soalan C bukan soalan D. Okay, mengapakah ahli sejarah tidak boleh menggunakan hanya satu kaedah dalam mengkaji peristiwa bersejarah? Kenapa? Kenapa tokoh-tokoh ahli-ahli sejarah yang nak buat kajian ni, dia tak boleh hanya menggunakan satu kaedah saja? Contohnya dia guna kaedah lisan. Okay, dalam menguji seperti kenapa? Okay, sebab kaedah ataupun penyelidikan dalam sejarah ni kan ada 3 kaedah, betul? Satu kaedah bertulis, kaedah berlisan dan secara arkeologi. Okay, macam jawapan cikgu, untuk mencari maklumat yang tepat, okay, terhadap sumber-sumber yang hendak diperolehi. So kat sini ada 4 markah. Okay, yang ini lebih kepada soalan kebatlah kamu kena berfikir. Kebat ni maksudnya kemahiran berfikir aras tinggi. Okay.